Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sebelum ni kita berhenti pada ciri-ciri ahli sunnah, iaitu pada muka surat yang ke-67, dan insya-Allah malam ni kita akan sambung muka surat yang ke-68, maksiat menjejaskan iman. Pada perbahasan malam ni masih lagi berkait dengan ciri-ciri ahli sunnah yang dibahaskan pada minggu lepas. Kalau kita tengok pada muka surat 67, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam matan dia, wal mashu 'alal khuffaini sunnatut tarawih fi layali syahr Ramadan sunnah wassalatu khalfa kullu barrin wa fajir jaizah wassalatu khalfa kullu birrin wa fajir jaizah. Maksud dia, menyapu di atas dua khuf itu sunnah, dan tarawih pada malam-malam di bulan Ramadan itu juga sunnah, dan salat di belakang setiap mereka yang baik dan juga jahat itu dibolehkan. Ini tiga ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dibahaskan oleh banyak tokoh-tokoh awal, antaranya Imam Abu Hanifah, juga disebut dalam sebahagian catatan oleh Imam Malik, disebut juga oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam Syarhus Sunnah, oleh murid beliau Imam Al-Muzani, dan dah kita bahas sebelum ni dalam Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu oleh Al-Hakkari, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maknanya empat orang tokoh dalam tonggak mazhab yang empat ni menyebut dalam kitab-kitab akidah dia orang, walaupun dia orang tak declare itu kitab akidah, tapi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan akidah ni dia sebut tiga benda ni: menyapu di atas khuf, salat tarawih, dengan salat di belakang orang baik ataupun orang jahat. Maknanya Ahlus Sunnah itu ada rukhsah menyapu di atas khuf. Jangan terkeliru dengan kelompok Syiah, yang mana Syiah dia menyapu di atas kaki. Waktu dia orang berwuduk, dia orang sapu atas kaki walaupun tak pakai khuf. Di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, basuh kaki ketika tak pakai apa-apa, tapi kalau nak ambil rukhsah memakai hukum menyapu di atas khuf itu boleh, tapi dengan khuf lah, dengan benda lain tidak boleh. Okay. Kemudian salat tarawih juga menjadi satu polemik pada zaman itu, sebab hadis yang berkaitan dengan salat tarawih ni kebanyakannya diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab. Jadi golongan kelompok Syiah menolak hadis-hadis riwayat daripada Umar Al-Khattab di atas kebencian kepada Umar Al-Khattab. Dan juga salat di belakang orang baik dan juga orang yang jahat. Okay, jadi ini antara benda yang menjadi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Okay.
Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ianya dibolehkan. Walaupun hakikatnya kita tak suka pada kejahatan orang tu. Tapi selama mana dia bukan seorang yang melakukan kekufuran yang jelas dan dia masih lagi bersalat, akidahnya masih lagi akidah yang baik dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka boleh salat di belakang dia. Okay. Sekarang ni nak pergi pada satu isu seterusnya, iaitu perbahasan yang juga jadi polemik pada zaman itu sampailah kepada zaman sekarang. Cuma dia taklah panas pada zaman sekarang. Pada zaman dulu dia panaslah. Okey. Iaitu muka surat 68, matan paling bawah sekali yang ada bahasa Arab tu. Wala naqulu innal mu'mina la tadurruhu adh-dhunub wala naqul innahu la yadkhulun nar wala naqul innahu yakhlud fiha wa in kana fasiqa ba'da an yakhruja minad dunya mu'mina. Terjemahan di muka surat yang ke-69, kata al-Imam Abu Hanifah, wala naqulu innal mu'mina la tadurruhu adh-dhunub. Kita tidak mengatakan orang-orang beriman itu tidak terjejas dengan dosa-dosanya. Maknanya orang beriman terjejas dengan dosa dia, tapi tidak mengeluarkan dia daripada iman. Cuma memberi kesan pada naik turun iman. Okay. Kemudian kata al-Imam Abu Hanifah, wala naqulu innahu la yadkhulun nar. Kita juga tidak mengatakan dia tidak akan masuk dalam neraka. Orang beriman boleh masuk dalam neraka. Yang buat dosa dan dia beriman dan dosa dia tidak diampunkan oleh Tuhan, maka pembersihan dia ialah dengan dimasukkan ke dalam neraka. Wala naqulu innahu yakhlud fiha. Dan kita juga tidak mengatakan dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, melainkan adanya nas menunjukkan tentang perkara itu. Wa in kana fasiqa ba'da an yakhruja minad dunya mu'mina. Walaupun dia seorang yang fasik, tetapi dia masih beriman semasa meninggal dunia. Maknanya seorang yang fasik tidak dikeluarkan dia daripada Islam. Okay. Untuk huraian, ringkas je huraian dia disebut. Okay. Kita tengok pada muka surat 69, dia kata Murji'ah mengatakan iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Kita dah sebut sebelum ni, ta'rif iman di sisi Murji'ah memang berbeza. Di sisi Murji'ah, mereka cuma memasukkan, membenarkan dalam hati sudah cukup untuk mengisytiharkan orang tu orang beriman. Dia tak perlu lafaz di lidah dia, tak perlu dia tunjuk perbuatan dia. Beza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kena ada tiga tu. Kena benarkan dalam hati, kena lafaz dengan niat, kena lafaz orang kata apa, lafazkan niat dia tu sebut, dan dia kena tunjuk dengan jawarih, dengan anggota badan dia. Tapi Murji'ah tidak. Kita dah sebut sebelum ni, kenapa datangnya idea ni? Idea ni datang sebab masuk Islamnya orang-orang yang dah ada teori-teori beragama yang tak betul. Khususnya pada zaman Umar Al-Khattab. Maknanya ianya bermula pada zaman sahabat duk ada lagi. Idea-idea pelik untuk merealisasikan cara beriman. Ada yang terlampau ketat sehingga cepat nak kafirkan orang, macam Mu'tazilah. Nanti kita akan tengok. Murji'ah ialah kelompok yang terlalu longgar dalam bab keimanan. Sebab tu kalau kita tengok Murji'ah ni, dia ada pecahan-pecahan dia. Dia bukan satu jenis Murji'ah. Kalau kita tengok dalam satu tulisan yang terkenal, kitab yang terkenal, iaitu Al-Milal wan Nihal oleh Al-Imam Asy-Syahrastani rahimahullahu ta'ala. Dia tu ulama pada kurun ke-8 ataupun ke-7. Bukanlah kurun yang ke-1000 lepas bawah dekat dengan kita ni. Maknanya dia kurun-kurun yang kira 500-600 tahun. Waktu dia tulis Al-Milal wan Nihal tu pun, pecahan bagi satu-satu kelompok akidah yang menyeleweng ni banyak. Murji'ah ada fraction yang berbagai-bagai. Syiah ada pecahan yang berbagai-bagai. Mu'tazilah ada pecahan yang berbagai-bagai. Okay. Cuma kalau kita tengok di bawah Murji'ah tu paling-paling kurang ada 3 kelompok. Paling-paling kurang lah. Okay. Kita akan dengar Murji'ah juga dipanggil dengan nama Jahmiyah. Murji'ah juga dipanggil dengan nama Karramiyah. Dan ada beberapa kelompok-kelompok yang lain lah. Okay. Cuma nak katanya
Murji'ah ni dia kelompok yang duduk dalam semua geng. Dalam geng-geng ahli fiqh, Murji'atul fuqaha ada. Ulama-ulama fiqh yang berfahaman Murji'ah ada. Sebab tu kau tengok Imam Abu Hanifah dan selepas daripada tu Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, mereka berperang dengan kelompok-kelompok fiqh yang seperti ini. Sebab tu kita akan tengok adanya fiqh Ja'fariyah. Ini tak kena-mengena dengan Murji'ah. Semua saya nak sebut. Di sisi Syiah, dia ada satu fiqh yang diorang amalkan, mazhab dia dipanggil sebagai Ja'fariyah. Ja'fariyah ni dia macam printed daripada mazhab Syafi'i. Lebih kurang sama. Dan dia dipelopori oleh kelompok Syiah Zaidiyah. Sebab tu orang-orang yang duduk di Yaman, orang-orang Yaman dulu 5-6 tahun yang lepas, sebelum kebanyakan Syiah di Yaman telah berubah menjadi Syiah yang ghulat ataupun Syiah yang melampau. Adanya Syiah Zaidiyah di Yaman. Dan Syiah Zaidiyah ni memang dia mengamalkan fiqh Ja'fariyah. Fiqh Ja'fariyah ni sama macam mazhab Syafi'i. Memang dia banyak tarjih. Dia bukan declare dia Syafi'i, tapi pandangan dia tu macam lebih kurang. Dia macam ni, saya nak beritahu kepada tuan-tuan puan-puan. Pandangan dalam mazhab Hambali kadang-kadang sama dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang sama dengan mazhab-mazhab lain. Kita punya mazhab ni macam tu lah juga di sisi Syiah ke, Mu'tazilah ke. Sebab tu zaman tu dia jadi payah nak trace orang ni Mu'tazilah, orang ni Syiah, sebab dia sedang salat bersama-sama dengan ahlu sunnah yang lain. Sama saja. Sebab waktu tu tak ada ni masjid Syiah, ni masjid Murji'ah, ni masjid Mu'tazilah. Dia tak ada. Dia duduk satu tempat je. Jadi pada waktu tu, itu yang menyebabkan jadi pening. Sebab mengajar fiqh, tapi dalam masa yang sama ideologi Murji'ah, ideologi yang sangat longgar terhadap iman. Sebab tu kalau kita pergi ke pergi ke kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman ni, kita pergi salat masjid dia orang tidak ada pengamalan salat atas batu Karbala, tak ada. Dan dia orang berkunut pada solat subuh macam dalam mazhab Syafi'i. Sama, exactly sama macam apa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Okay. Saya nak sebut sini ialah bila mana kita tengok orang ni pandangan, tuan-tuan pernah dengar nama Imam Asy-Syaukani yang tulis Nailul Autar. Ini daripada kelompok Syiah tapi dia convert jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma waktu dia di zaman dia tu Syiah, dia bercakap bab fiqh tu betul, tepat, berhujahkan nas, istidlal dia kemas. Macam kita baca kitab Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram ni apa dia? Subulus Salam yang terkenal. Syarah kepada Bulughul Maram yang terkenal ialah Subulus Salam. Bulughul Maram tu Ibnu Hajar Asqalani tulis. Bulughul Maram ni Al-Amir As-San'ani. Kalau kita baca, Amir San'ani ni seorang tokoh besar dalam fiqh di Sana'a di Yaman. Bila mana dia syarah hadis-hadis hukum dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ni diperlis ni ratalah orang mengajar. Orang kuliah banyak. Okey. Dalam syarahan dia terhadap Bulughul Maram, kita akan tengok dia akan bawa qala al-Jarudiyah. Berkata al-Jarudiyah. Jarudiyah tu ialah kelompok fiqh fuqaha, ahli-ahli fiqh dalam Syiah. Tapi dia punya hujah dia lebih kurang sama macam yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nak sebut sini ialah kita jangan peliklah kalau kita duduk dalam satu kelompok ataupun duduk dalam satu zaman ke apa, kita tengok dia ni Syiah tapi tak menampakkan sangat Syiah yang kita biasa dengar. Dia punya cara pengenalan tak ada. Sebab zaman dulu pun dia orang tak ada pengenalan khusus. Sebab dia hanya ideologi. Dia nak fikir cara tu. Dia nak pakai kaedah tu dalam iman. Okay. Selain pada tu Murji'ah mutakallimin. Murji'ah daripada kalangan ahli falsafah. Yang ni lah yang agak orang kata apa, kalau sebut Murji'ah orang akan nampak kelompok ni. Murji'ah dari segi geng-geng fiqh ni dia slow sikit. Sama juga dengan Syiah. Biasanya kita akan dengar Jahmiyah yang diasaskan oleh Jaham bin Safwan. Apa dia buat Jaham bin Safwan ni? Baca ayat Quran, ayat-ayat mutasyabihat, jumpa ayat mutasyabihat, tukar ayat tu ke makna lain. Sebab tu kaedah ni dalam akidah dia panggil mu'attil.
Dia batalkan makna tu, dia tukar perkataan lain. Lepas tu mana-mana orang yang tak nak tukar, yang tak nak takwil, dia keluarkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itu problem dia. Kita akui bahawasanya dalam membaca, memahami ayat-ayat Tuhan yang bersifat mutasyabihat, contoh istiwa Tuhan di atas arasy apa semua ni, kita akui ada kelompok yang baca tak nak terjemah. Bukan tak nak terjemah maknanya tak nak takwil. Terjemah dia terjemah lah. Dia tak nak takwil. Macam mana istiwa tak nak takwil sebab nak pegang pada kaedah tak nak takwil. Ada yang nak takwil. Cuma yang jadi problem pada sisi geng yang suka takwil, dia kafirkan yang tak nak takwil. Dan jadi problem juga pada sisi yang suka terima secara straight tak nak takwil, dia kafirkan pada kelompok yang takwil itu. Maknanya sisi-sisi kemelampauan yang wujud pada kedua-dua belah pihak. Bila mana dia ada konfrontasi, bila mana dia ada polemik di antara dua kelompok ni. Okay. Jahmiyah, lepas pada tu Karramiyah, ini antara kelompok-kelompok besar dalam Murji'ah. Kita tengok apa dia sebut. Murji'ah mengatakan iman tidak terjejas dengan sebab maksiat. Buatlah maksiat banyak mana pun, iman statik, tak bertambah, tak berkurang. Mereka berpegang dengan zahir hadis atau sebahagian hadis tentang kelebihan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis terkenal riwayat Ahmad. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang akhir perkataan dia sebelum dia mati, dia sebut la ilaha illallah, dia masuk syurga. Dia pegang kaedah tu. Boleh sebut ada dalam hati, dah cukup lah. Dah cukup untuk menghalang dia daripada masuk neraka. Okay. Jadi dia tidak terjejas dengan banyaknya maksiat. Okay. Ahlussunnah mengatakan dosa dan maksiat yang dilakukan memberi kesan kepada iman dan di akhirat perlu dibersihkan terlebih dahulu dalam api neraka jika dia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat. Mana nak sebut pada kita bahawasanya di sisi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, kalau satu orang tu buat dosa, dia kena balas dosa dia. Tuhan akan buat urusan pada dosa dia. Tapi kalau Tuhan nak ampunkan di dunia ni, Tuhan boleh ampunkan. Cuma dari segi kaedahnya, buat dosa tetap kena. Kalau dia minta ampun seorang-seorang secara peribadi dan Tuhan terima kata apa, permintaan keampunan dia tu, maka dia selamatlah daripada masuk neraka tu. Okay. Ibn Ubaid Al-Qasim bin Salam menulis kitab Al-Iman khusus untuk menolak tafsiran Murji'ah yang menyeleweng. Untuk menolak tafsiran Murji'ah yang menyeleweng. Maknanya ada ramai tokoh ulama yang dulu ataupun yang sekarang yang tulis tentang benda ni. Dan pada zaman kita ni, walaupun kita tak dengar kelompok Murji'ah ni ada ataupun tidak, tapi cara fikir macam tu ada. Kalau kita tengok antara kelompok yang banyak membawa ideologi Murji'ah pada zaman moden ini, kebanyakannya dipelopori oleh kelompok-kelompok yang mengagungkan teori barat, terutama dalam bab kebebasan. Kita pernah dengar liberalism, kita pernah dengar feminism. Okay. Ini kelompok-kelompok ni, dia punya doktrin tu ialah doktrin Murji'ah. Tapi dia pun tak tahu itu Murji'ah, sebab dia mungkin tak ambil kisah pun sejarah dulu. Okay. Cuma cara dia fikir. Sebab tu dia akan perjuangkan apa? Dia akan perjuangkan salah ke perempuan yang tak bertudung ni teruk sangat ke? Dia nak pergi situ. Orang yang tak semayang ni keluar terus ke daripada radas, kata pun daripada kecaknaan Tuhan. Dia nak pergi ke arah tu. Dia bukan nak pergi kepada faham elok apa makna iman tu, tapi dia nak pergi ke arah kebebasan. Hak kebebasan. Ideologi tu ada. Dan dia pun mungkin tak sedar itu ialah Murji'ah. Cuma nak kata ni cara fikir macam tu dah wujud. Okay. Berbeza dengan Mu'tazilah, dia kata kerana mereka secara putus, iaitu secara tetap, secara pasti mengatakan kekalnya orang fasik dalam azab Jahannam seperti orang kafir. Orang Islam yang buat dosa, dia buat dosa besar, dia kekal dalam neraka macam orang kafir. Itu problem dia. Sedangkan pelaku dosa besar mereka tak kekal dalam neraka selagi mana dosa besar yang dia buat itu bukan syirik. Kalau dosa besar dia itu dosa besar yang jenis lain,
masih ada ruang-ruang keampunan dia. Kecuali syirik, duduk bawah syirik ni murtad, pelaku sihir, semua duduk bawah tu. Dan juga orang-orang yang terbabit dengan benda-benda yang pelik-pelik lah. Yang mungkin kita jarang dengar ialah pelaku sihir. Pelaku sihir ni dia ke arah kesyirikan, dan dia memang duduk di pintu syirik pun. Sebab tu orang yang terlibat dengan sihir, bila mana kerajaan dapat tangkap dia, kalau kerajaan nak buat, dan jatuhkan hukuman pada dia, hukuman mati ke apa, dalam banyak kitab-kitab jinayah ni apa semua, dia akan sebut perlu diberi waktu 3 hari untuk dia fikir dia nak taubat ataupun tidak. Dan waktu dia duduk 3 hari tu, sebab mungkinlah kita andaikan dengan perundangan kita di negara kita ni, waktu 3 hari tu mesti dia kena duduk dalam sel akhir, dia duduk seorang diri. Jangan biar dia duduk seorang. Kena ada ahli agama yang pergi bincang dan bimbing dia. Bukan duduk seorang fikir biarlah kekal lah dengan sihir ni. Tak. Dia kena ada orang, dia kena ada pihak yang desak dia supaya dia kata apa, ragu dengan sihir yang diimani tu. Itulah yang berlaku pada khalifah-khalifah terdahulu ketika mana bertindak balas terhadap fahaman batiniyah, terutamanya fahaman yang dibawa oleh Hallaj di Baghdad, yang mengaku dia tu Tuhan. Dia tak mengaku dia Tuhan secara direct. Dia tak mengaku Tuhan macam Firaun mengaku Tuhan. Dia duduk dalam fana tasawuf dia tu yang melampau-lampau. Dia duduk dalam proses suluk dia yang melampau-lampau tu. Akhirnya dia kata anal haq, akulah yang benar. Bila mana dia mengaku macam tu, dia disoal siasat oleh ulama-ulama zaman tu. Poin dia nak kata dia dah menyatu dengan Tuhan. Ini yang disebut sebagai batiniyah. Ini yang disebut dengan nama ittihad hulul. Dia bukan mengaku Tuhan macam Firaun, macam Namrud apa semua tu, bukan. Dia mengaku Tuhan, dalam masa yang sama dia rasa dia tu penjelmaan pada Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu ni telah menyerap sampailah pada zaman kemuncak Imam Al-Ghazali. Dia tulis buku Fadaih Batiniyah waktu tu tengah muda lagi, umur 30-an. Fadaih Batiniyah ni dia tulis awal berbanding Ihya Ulumuddin, lagi awal. Ihya Ulumuddin ni dia tulis dah berumur dah nak dekat meninggal dah. Dia dekat sekitar, orang kata apa, akhir tahun. Dia meninggal 505 Hijrah, 400 Hijrah dah lebih-lebih itulah. Okay. Dia biasalah dah berumur ni, dia macam ke arah nak berdamai dengan orang. Waktu dia muda tu, dia dalam position menyerang tu, dia tulis buku-buku yang tajam. Itu Imam Al-Ghazali. Cuma di Malaysia kita ni, kita lebih minat baca Ihya Ulumuddin. Kita kurang baca Fadaih. Padahal Ihya dengan Fadaih nipis ya. Lagi nipis pada buku ni. Ihya Ulumuddin tu panjang. Sebab tu kita akan tengok Ihya Ulumuddin ni berapa generasi yang datang lepas pada tu yang ringkaskan kitab tu. Ihya Ulumuddin tu tebal. Kalau kita beli 5-6 jilid tak lari dah. Datang lepas pada tu Ibnu Jauzi. Kalau saya tak silap, Ibnu Jauzi tulis nama dia Minhajul Qasidin, ringkasan kepada Ihya Ulumuddin, kitab tu. Datang 100-200 tahun lepas pada tu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tulis pula satu kitab nama dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Daripada Minhajul Qasidin yang dah ringkas tu, daripada Ihya Ulumuddin tu, datang yang kemudian apa pada tu bagi ringkas lagi. Saya ingat buku Mukhtasar Minhajul Qasidin tu, walaupun ringkas tebal. Maknanya dah 3 kali saringan dah. Ihya, Mukhtasar, Ihya, Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Saya ingat saya balik Jordan tahun 2016, 2017 saya duduk kuliah masjid-masjid ni. Saya buka di Terengganu di Kemaman Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sampai saya pindah Perlis tak habis pun buku tu. Tak habis. Buku tu tak habis. Buku tu terjemah dalam bahasa Melayu lagi tebal. Indonesia yang terjemah. Okay. Cuma nak katanya orang kita dia pergi ke yang tasawuf tu, dia tak pergi yang kata apa yang Fadaih Batiniyah yang Imam Ghazali tulis. Sedangkan pendirian Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin sama macam Fadaih Batiniyah tu. Dia tak setuju dengan tasawuf yang pelik-pelik tu. Dia tak setuju. Cuma mungkin kerana buku tu dia agak keras, tajam. Maklumlah, tulis usia antara 35 hingga 40. Usia tengah muda dalam, macam saya sebut tadi, dalam mood menyerang. Sebab waktu tu di Baghdad penuh ajaran sesat yang berbagai-bagai. Benda-benda yang pelik.
Kadang-kadang cakap elok orang tak layan. Kena buat dengan cara sarkastik bahawa orang faham kita nak sebut apa. Macam tu. Macam zaman kita sekarang ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Ustaz Nodros nanti 22 hari bulan ni, hari Sabtu ni, di Kuib akan buat seminar Nur Muhammad untuk bahas Nur Muhammad ni kat mana yang tak betul dia tu. Daripada pukul 8 sampai pukul 5 tak. Dengan beberapa orang speaker lah. Termasuklah Ustaz Nodros salah seorangnya lah. Okay. Nak bagi faham kat mana tak betulnya Nur Muhammad ni. Dan golongan yang duk pertahan kata Nur Muhammad ni ada dalam Musannaf Abdul Razak hadis tu. Dia kata Musannaf Abdul Razak ni cetak tak habis, ada cetakan yang hilang. Kita pun buat kajian, dekat mana cetakan yang hilang tu? Ada kata simpan dekat universiti ni, simpan dekat tempat ni, mengata ada orang dah buat kajian. Buat PhD sampai tak sudah-sudah kerana nak kaji yang tu. Sebab PhD dalam bab kajian manuskrip ni antara PhD yang panjang. Kebanyakannya orang tak mampu nak settlekan. 7-8 tahun tak lari lah untuk yang jenis kaji manuskrip ni. Sebab dia kena teliti, kertas-kertas lama, kena masuk universiti, kena musafir banyak. Banyak duit nak kena habis. Tapi itulah kesungguhan para ulama'nya. Cari Musannaf Abdul Razak yang kata tercicir tu dekat mana. Cari, rupanya yang tercicir, yang didakwa tercicir tu, yang kata ada hadis Nur Muhammad. Tuan-tuan pernah dengar hadis Nur Muhammad? Hadis Nur Muhammad ni ialah hadis, kalau kita pernah dengar lah, dia bermula daripada burung merak. Burung merak tu berpeluh, keluar titik air. Macam-macam lah nak keluar, banyak cerita. Hadis tu panjang. Okay. Dia kata duduk dalam Musannaf Abdul Razak, pergi cek yang kata tercicir tu, itu hanyalah dakwaan. Yang tercicir tu ialah palsu daripada Musannaf Abdul Razak. Sebab tuan tulis kitab dah mati dah. Nak dakwa senang sebab tuan tak bangun lawan dah. Itu konsep dia. Okay. Cuma saya nak katanya ialah ianya satu benda yang sukar untuk lawan benda-benda seperti ini. Tuan-tuan kena tahu struggle-nya para ulama. Sebab tu ada orang dia buat lekeh, dia buat lebih kurang. Benda macam ni. Kita baca dalam Sahih Bukhari bagaimana perjuangan para ulama untuk cari satu hadis. Tuan-tuan baca perjalanan Jabir bin Abdullah pergi jumpa Abdullah bin Unais. Min ajli hadisin wahid. Kerana satu hadis. Daripada Madinah pergi ke Mesir, langkah satu laut nak pergi cari. Hadis ni betul ke dia dengar pada Nabi? Imam Bukhari letak cerita tu dalam kitab dia Sahih Bukhari. Nak cerita apa? Bila mana satu orang dia buat kerja tu orang tak nampak penting, tapi dia penting. Ia satu benda yang penting. Satu benda yang mustahak, perjalanan itu dengan duit dia sendiri, dengan belanja dia sendiri untuk dengar satu hadis. Sebab tu bila mana kita tengok orang cuba nak angkat balik tulisan-tulisan para ulama ni, nak cari balik dekat mana tulis yang betul, itu usaha yang kita jangan pandang main-main. Ada orang habis seumur hidup dia kerana benda tu. Satu tokoh besar di Syria, Dr. Nuruddin Itir, meninggal kot, saya rasa dah meninggal. Dia ni memang obses betul dengan kitab Jami' Tirmizi. Kitab Sunan Tirmizi lah yang kita biasa dengar Sunan. Di Malaysia ni antara orang yang telah habiskan usia dia yang agak lama syarah Sunan Tirmizi ni ialah Syekh Idris Marbawi. Kitab dia terkenal Bahru Mazi tu. Bahru Mazi dalam bahasa Melayu kita ni, itu ialah kitab syarah hadis. Orang Melayu yang awal syarahkan hadis. Habis satu Sunan Tirmizi tu. Tuan-tuan boleh bayang orang masjid-masjid yang mengajar Bahru Mazi, saya tak pasti di Perlis ni orang mengajar ke tak Bahru Mazi. Cuma tuan-tuan tengok Ustaz Datuk Samsuri apa semua yang mengajar, tak habis lagi kitab tu. Punya panjang, bukan start daripada, mungkinlah di start pada awal, cuma dah berapa puluh tahun dah nak sampai kepada Kitabul Fitnah ataupun kekacauan akhir zaman tu. Okay. Apatah lagi yang tulis tu, Syekh Idris tu. Okay. Saya nak sebutnya dia satu benda yang penat. Sebab tu bila mana ada orang datang bawa dakwaan-dakwaan pelik dan orang percaya, mudah-mudah ketepikan kajian yang dah berpeluh, yang dah habis duit banyak ni, memang stres lah, kita boleh kata gitu ya. Saya nak sebutnya macam mana Imam Ghazali waktu dia serang Batiniyah tu, sekeliling kata dia tak betul, tapi itulah yang dia kena hadap. Tuan-tuan tengok 2-3 minggu baru ni, bila mana datang keturunan orang dakwa dia keturunan Nabi yang ke-38, datang ke bahagian ke wilayah utara ni, dia datang ke Penang, Kedah pun dia datang. Okay. Mengaku bila mana pihak berautoriti
Pihak berautoriti tu bukanlah pihak berautoriti yang dipandang pelik macam kita dia pelik ni. Autoriti negeri-negeri lain yang meragui tentang dia punya keturunan, nasab keturunan tu. Dia yang jadi isu sekarang ni sebab ada penceramah-penceramah hebat di Malaysia ni pergi backup dia. Dan hari ni keluar berita JAKIM kata lelaki yang mendakwa keturunan Nabi tu sangkut 6 kes pada isu duit. Isu duit. Okay. Maknanya sangkut 6 kes. Yang isu keturunan Nabi tu tak bahas lagi, tapi isu duit. Nak katanya kalau tuan-tuan tengoklah, kalau kita ikut di media sosial lah, orang yang puji melangit tu, utamanya yang perempuan yang join, yang tengok tu, hanya kerana muka handsome je, habis. Jual habis prinsip ilmu. Tak ada habis. Tuan-tuan, saya sebut, kalau kita tengok Abdullah, apa nama ni? Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah ni hebat. Atta' bin Abi Rabah ni alim. Sangat alim. Jadi mufti pada musim haji. Khalifah kata apa? Khalifah lantik dia. Hebat dia. Dia tabi'in. Atta' bin Abi Rabah ni keturunan Bilal bin Rabah. Seorang tabi'in. Disegani oleh para ulama yang hebat pada zaman tu. Sebab dia punya pendirian dia. Dia tu capek, kulit hitam, tak handsome. Itu Atta' bin Abi Rabah. Tapi dia tu murid kepada Aisyah radhiyallahu anha, belajar dengan Aisyah. Okay. Saya nak kata budaya terpesona dengan orang yang muka handsome ni pada zaman dulu tak ada pun. Atta' bin Abi Rabah tu tabi'in. Tapi walaupun dia berguru dengan isteri Nabi yang paling banyak ilmu, yang alim, kuliah dia 6 orang ya. 6 orang. Riwayat sebut tak lebih daripada 10 orang yang pergi kuliah dia. Sebab apa? Hitam isu dia. Bukan isu ilmu pun. Isu hitam. Lepas tu tak berapa handsome, cacat pula. OKU pula yang mengajar. Tak kira dia mufti Mekah ke mufti apa, dia tak handsome kita tak ambil. Yang datang mengarut bagi dengan selawat apa semua, handsome kita ambil, kita angkut semua. Itu mentaliti ratus tahun dulu lah ada. Okay. Sebab tu kalau sekarang kita rasa pelik macam mana, tak payah pelik. Memang benda tu akan berlaku dan sedang ke arah itu. Cuma kerja kita ceritalah. Kita beritahu yang ni yang betul. Dan waktu beritahu tu confirm lah kita akan kena tempias dia. Orang akan kata, ni tak sayang keluarga Nabi ni, duk petikai ni. Orang saja nak petikai nasab, orang tak petikai nasab dia pun kira elok lah. Macam-macam lah. Bunyi yang macam tu tak boleh elak lah. Cuma pasal nak katanya ialah perjuangan. Kita tengok, kita baca dalam huraian ni, kita nampak macam biasa je kot Imam Abu Hanifah lawan Murji'ah dengan apa nama ni Mu'tazilah. No, dia perjuangan yang berat nak berhadapan. Sebab Murji'ah dan Mu'tazilah ni, dia bukan golongan yang tak reti membaca. Dia orang hafal Quran elok, ibadah berkemah. Dan dia orang ada kepandaian berhujah. Okay. Kalau kita baca apa yang Imam Abu Hanifah sebut ni, dia kata orang beriman, kita tak kata orang beriman itu tidak memudaratkan dosa dia. Macam mana tuan-tuan saya nak sebut ni, macam mana orang boleh percaya Jahmiyah, orang boleh percaya Mu'tazilah pada zaman itu? Kerana apa? Kerana mereka ada kepetahan. Mereka pula orang-orang yang ada kedudukan. Okay. Dan satu benda yang saya nak sebut dengan realiti Malaysia dengan realiti zaman dulu, mereka ni Ghilan ad-Dimashqi apa semua ni lah, Jaham bin Safwan apa semua ni, semuanya memiliki paras rupa yang elok ni. Hak yang sesat-sesat ni, hak yang sesat-sesat ni, handsome-handsome semua ni zaman dulu ni. Bukan orang-orang yang biasa-biasa. Cuma saya nak sebut, kita boleh bayang, kalau dia datang kuliah, orang tak akan kata pada first impression dia sesat. Orang tak akan kata ni. Tapi lepas ratus tahun bahas buku dia, Syahrastani datang, ulama yang kemudian baru tahu Mu'tazilah tu tak betul. Waktu berperang dengan Mu'tazilah ni, waktu berperang dengan Murji'ah, dengan tokoh-tokoh besar yang ada, dia bukan mudah seperti mari duduk di meja kuliah ni beritahu, okay, yang ni sesat. No, pasti akan ada hentaman daripada pengikut-pengikut dia. Okay, cuma saya nak kata, walaupun buku ni nipis, tapi sebenarnya kita boleh bayang macam mana perjuangan Imam Abu Hanifah nak sebut akidah yang betul. Sebab dia pun ditohmah pada waktu itu. Okay. Tidak memutuskan, kita tengok yang muka surat 69, tidak memutuskan penerimaan amalan. Wala naqulu inna hasanatina maqbulah. Okay. Boleh kata, wala naqulu inna hasanatina maqbulah wa sayyi'atuna maghfurah kaqaulil murji'ah, walakin naqul man 'amila al-hasanah bi jami'i syara'itaha
khaliyatun 'anil 'uyubil mufsidah wa lam yubtiluha bil kufri war riddah wal akhlaqis sayyi'ah hatta kharaja minad dunya mu'mina fa inna Allah ta'ala la yudayyi'uha bal yaqbaluha minhu wa yuthibuhu 'alayha. Okey, kita tengok terjemahan dia, apa kata dia? Kita tidak mengatakan bahawa amalan kebaikan kita pasti diterima dan kesalahan kita diampunkan seperti yang didakwa oleh Murji'ah. Murji'ah dia kira buat baik tak tengok dah ikhlas ke, buat kerana manusia ke, buat baik dia dapat. Buat jahat je mesti akan terus letak sebagai orang yang jahat ataupun orang yang silap. Okey. Tetapi kita mengatakan sesiapa yang melakukan kebaikan dengan cukup semua syaratnya, kosong daripada keaiban dan merosakkannya, dan dia tidak membatalkannya dengan kufur dan murtad, muka surat 70, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan amalannya, bahkan diterimanya dan diberikan balasan. Okay. Dalam huraian dia nak sebut apa? Dia kata Ahlus Sunnah tidak memutuskan bahawa segala kebaikan yang dilakukan diterima secara pasti. Kita Ahlus Sunnah ni, orang tu buat baik ataupun orang tu buat jahat, dia tergantung. Cuma kita hukum dari segi zahir. Dia buat baik, dia akan dapat lah. Demikian juga segala dosa, mereka tidak memutuskannya akan diampun. Segala dosa ni mesti akan diampun. Tak juga. Bahkan mereka mengharap Allah menerima amalan mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Minta harapan, raja dia panggil, satu pengharapan. Okay. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan, sedang hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Okay. Segala-galanya Tuhan akan pandang pada hati orang tu. Sebab ada orang buat baik itu hanyalah benteng jahat yang berada di belakang. Dan ada orang dia buat jahat kerana kejahilan dia, bukan kerana dia nak buat jahat. Dia telah disalah fahami. Benda yang sepatutnya baik dijahatkan, benda yang jahat dibaikkan. Macam yang berlaku pada masyarakat Arab jahiliah dulu. Mereka memandang amalan-amalan ni baik, tapi sebenarnya jahat. Tapi ada tempat-tempat mereka pandang amalan-amalan ni jahat, tapi sebenarnya baik. Okay. Antara tafsiran bagi ayat ini adalah sabda Nabi daripada riwayat Tirmizi, alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Orang-orang yang berpuasa, bersembahyang dan bersedekah, sedangkan mereka takut amalan mereka tidak diterima. Maknanya yang dah buat baik pun tak boleh syok sendiri. Dan yang sedang buat jahat jangan putus harapan. Itu poin dia. Okay. Oleh itu, seseorang mukmin hendaklah sentiasa berharap dan berdoa agar amalannya diterima oleh Allah. Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim waktu nak buat Kaabah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu ayat 127. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami apa yang dah diperintahkan kami untuk buat, iaitu perintah untuk buat Kaabah. Minta lagi kepada Tuhan, taqabbal minna, supaya kita ni diterima amalan. Sebab tu kita salat. Lepas salat, ucapan pertama yang Nabi ajar kita sebut astaghfirullah 3 kali. Kenapa istighfar? Baru sudah buat dosa? Tak pun, baru sudah salat tadi tu. Supaya apa? Supaya nak blok diri, jangan syok sendiri. Okey lah, dah salat, lagi elok pada orang tak salat. Perasaan macam ni kita akan secure selalu, kita akan rasa safe selama-lamanya. Tak apa, sebab kita banding diri kita dengan orang yang tak datang ke tempat ini, tak datang ke masjid, tak salat. Kita sedang banding tu. Jadi itu akan menyebabkan kita syok sendiri. Akhirnya apa jadi? Amalan itu terbang seperti tak ada apa-apa. Sebab tu dalam Quran Tuhan sebut amilatun nasibah, buat amal letih tubuh badan, tasla naran hamiyah, akhirnya dicampak juga ke dalam neraka. Sebab tu kalau tengok benda ni perlu difikirkan oleh semua orang. Saya sendiri, tuan-tuan, puan-puan, semua orang duk fikir tentang benda ini. Sebagai seorang Muslim, segala amal ibadah kita buat, segala ilmu yang dituntut, semuanya masih lagi tergantung diterima ataupun tidak.
Sebab tu saya ingat waktu Dr. Said Kamali daripada Morocco yang datang ke Perlis tu, program di Kuwait seminggu 2 lepas, bila mana dia beri tausiah yang dia beri tu lebih kepada nasihat kepada penuntut ilmu lah, dan juga jangan berputus asa menuntut ilmu. Cuma yang paling awal dia sebut ialah menuntut ilmu ini ialah untuk mencari redha Allah. Lepas tu dia bawa hadis yang terkenal riwayat pada Abu Hurairah. Hadis ni pun riwayat daripada Imam Muslim. 3 golongan yang dicampak dalam neraka paling awal. Golongan yang berjihad di jalan Allah, golongan yang belajar Quran sampai pandai, sampai panggil dia alim. Belajar Quran ni bukan belajar baca Quran, segala ilmu yang berkait dengan Quran. Orang belajar agama, belajar fiqh, belajar apa pun, sebab ilmu tu yang mendatang dari Quran pun. Dan yang ketiga ialah orang yang bersedekah. Awwalu man tusair, orang yang paling awal, menjadi lantai paling awal untuk dibakar. Maknanya sebelum orang lain kena bakar, golongan ni lah yang akan menjadi sebab api tu makin marak. Teruklah yang ni. Kita duk ingat yang kena yang paling awal ni ialah golongan-golongan buat dosa. Rupanya golongan-golongan yang baik. Kita beri laluan azan dulu. Okay, saya nak sebut sikit lagi berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah tadi tu. 3 golongan yang paling awal dicampak ke dalam neraka. Kita mungkin dah pernah dengar hadis ni, cuma kita nak kena tahu, lepas Nabi wafat, Abu Hurairah ni dia jadi tokoh besar yang lain macam. Sebab Abu Hurairah walaupun dia antara sahabat Nabi yang banyak riwayat hadis, tapi dia antara sahabat Nabi yang tak pandai menulis. Dia bergantung pada hafalan dia. 5,000 lebih hadis. Biasa kalau orang datang jumpa dia, dia akan suggest pergi pada sahabat yang pandai menulis dulu untuk ambil hadis pada dia. Tapi dia antara paling ramai pengikut. Kuliah dia memang tak akan lebih pada 700-800 orang yang akan ikut dia merata. Tapi dia tak pergi jauh lah, dia duduk dalam Madinah tu je. Daripada dia miskin sampai dia jadi orang kaya. Kau tengok dalam banyak riwayat, waktu duduk dengan Nabi 4 tahun tu miskin sampai histeria kelaparan. Itu riwayat. Dia terlalu lapar. Dia jadi macam histeria lah, macam orang kerasukan. Sehinggalah anak murid dia tengok dia tu berubah sedikit demi sedikit dan jadi kaya. Sebahagian riwayat tunjuk kayanya Abu Hurairah ni, dia punya sapu tangan yang dia guna, sapu tangan yang dia pakai tu daripada material jenis katan. Katan ni ialah material cotton yang paling terbaik dulu dan sekarang. Kalau kita pergi buat umrah apa semua ni, kalau pergi kedai-kedai tailor yang buat jubah ni, sebut kain katan untuk sehelai jubah lelaki ni, range harga dia tu 2 tahun lepas, sebab saya tak pergi selepas Covid ni, tak pergi mana-mana, tak pergi lagi lah umrah. Range 2018-2019 untuk sehelai jubah kain katan full warna putih ke 1,500 ke 2,000 riyal, tak lari dah harga tu untuk sehelai. Orang Arab yang kaya beli tempah sehelai. Dia biasa tailor Arab ni, dia jahit laju sehari, pergi tempah pagi, petang dah boleh ambil dah. Laju dia orang buat, pakai untuk satu event, jual. Itu kaya betul lah. Esok tempah lain pula, warna putih je semua, bukan warna banyak macam colour pun. Okay. Kain tu Abu Hurairah guna untuk sapu tangan. Dia sapu tangan, dia keluarkan sapu tangan dia waktu duk baca hadis di Madinah ni. Waktu tu musim sejuk, orang pasang bara api nak bagi panas suasana tu. Dia sapu hidung dia buang dalam bara tu. Nak kata banyak lagi kat rumah tu. Tu selai je dia. Okey. Jadi orang tengok, oh kaya Abu Hurairah sekarang. Pakai kain. Tuan-tuan boleh bayang, banyak tu dalam RM200, RM300 tak lagi dah sapu tangan tu saja. 200-300 tu. Dia buang. Lepas tu dia cerita zaman dia susah. Cuma datang seorang lelaki tabi'in nama dia Syufai ni, datang jumpa Abu Hurairah nak dengar hadis yang paling memberi kesan pada Abu Hurairah. Dia dengar Nabi. Jadi Abu Hurairah ni decide nak baca hadis 3 kelompok yang di awal dicampak dalam neraka tu. Waktu dia nak baca hadis tu, 3 kali dia pengsan. Dia baca kali pertama, dia sebab, dia pengsan. Bangkit balik. Dia kata, aku akan beri pada kamu hadis aqalu hadis. Hadis yang paling aku reti daripada Nabi ni, maksud dia. Paling aku perhati hadis ni.
3 golongan. Baca kali kedua sebab pengsan. Masuk kali ketiga, yang minta dia baca hadis tu dah kesian, tengok dia macam penat nak baca hadis tu. Kalau tak baca pun tak apalah, Syufai kata, baca hari lain lah. Dia kata tak, aku akan baca. Dia baca tu tersekat-sekat. Dia punya kata apa, dia punya sebab dia tu. Sebahagian riwayat, macam riwayat daripada Ahmad, kata Syufai, sami'tu bi azirin yaziru fi sadrihi. Aku mendengar dalam dada dia tu waktu dia baca hadis tu seperti bunyi lebah yang terbang, zoom, bunyi macam tu. Dia punya sebab dia tahan tu. Dia tahan sebab dia tu. Sebab dia dah banyak menangis apa semua tu. Okey. Cuma nak katanya hadis tu dalam keadaan dia kaya tu, dia bimbang, dia takut dia termasuk dalam kelompok tu. Termasuk dalam kelompok tu. Sebab tu kita tengok kesungguhan para ulama. Dia lain macam macam mana Imam Abu Hanifah nak cerita pada kita akidah yang diimani tu ialah akidah yang tak betul, akidah yang salah. Sebab tu kita tengok perjalanan para ulama bukan perjalanan yang main-main. Tadi saya sebut Jabir pergi jumpa Abdullah bin Unais di Syam, bukan di Mesir. Riwayat Bukhari tu ialah di Syam. Nak sebut pada kita kata apa? Itu perjalanan para ulama. Sama lah zaman sekarang ni pun orang-orang yang duduk dalam bidang akademik pun macam tu lah. Dan mana-mana orang yang belajar ilmu lah. Cuma nak katanya ilmu ni tak akan dapat dengan cara mudah. Datang duduk atas pelamin sambil tak dapat ilmu macam tu. Okay. Ilmu ni nak dapat dengan cara yang meletih kan. Dengan cara yang penat. Tuan-tuan tengok Dr. Sa'id Kamali datang Perlis tak nak buat daurah. Yang datang pun ni saya sebut panjang sikit. Dia tak nak buat daurah sebab dia dah letih daurah di Kelantan. Daurah di Kelantan, dia kata aku tak tengok apa di Kelantan melainkan aku tengok airport, masjid, hotel. Airport, masjid, hotel. Tak sempat berjalan tempat lain. Datang-datang Perlis tak nak kuliah, nak naik wang Kelian dulu. Dia datang naik wang Kelian dulu. Tapi tak ada gambar dia naik wang Kelian tu, cuma kata nak tengok nature-nya. Sebab tempat dia Morocco ni cantik lah juga, tapi dari segi semula jadi tempat kita lagi banyak lah. Okay. Jadi insya-Allah kita akan sambung muka surat 71 tu, kedudukan pendosa di hari akhirat. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.